Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Zid bin Muhammad Sahar yang memegang nombor menteri D20200097078 dan merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pendidikan Islam dengan kepujian. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk menyelesaikan tugasan saya bagi subjek dakwah dan pendidikan HID 3013. Tugasan yang saya dapat pada kali ini adalah membuat ulasan pada mana-mana buku yang berkaitan dengan dakwah. Okey, jadi buku yang saya pilih pada video ini ialah buku yang bertajuk Gelombang Kebangkitan Dakwah di Kampus. Buku ini ditulis oleh Siti Hamisah Manan. Buku yang diterbitkan ini adalah hasil kajian awal terhadap aktivisme pelajar dan susul gaduh keterlibatan pelajar dan aktiviti di luar kampus dan kemudiannya keterlibatan pelajar secara terus dengan kegiatan dakwah di kampus. Pada awalnya, kajian ini menyentuh pelbagai persatuan dan organisasi yang wujud di sekeliling kehidupan pelajar. Namun akhirnya, kajian ini fokuskan kepada kemunculan dan peranan Islamic Representative Council atau IRC yang merupakan salah satu persatuan yang signifikan dalam mencetuskan kesedaran Islam dan kebangkitan dakwah di kampus. Buku ini mengandungi 4 bahagian dan mempunyai 200 muka surat di dalamnya. Jadi saya pun tak nak cakap banyak lah. Kita pergi kepada bahagian pertama terus, iaitu menceritakan tentang kebangkitan Islam di kalangan pelajar di Malaysia 1970, peranan organisasi. Rumus yang saya dapat buat bagi tajuk ni lah bahagian ini ialah kebangkitan Islam di Malaysia dalam tahun 1970-an telah mempamerkan penglibatan pelajar sebagai tenaga penggerak utama. Penglibatan golongan pelajar berpendidikan tinggi ini telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor, sama ada melibatkan individu pelajar itu sendiri maupun keadaan dan pengaruh yang ada di sekelilingnya lah. Dalam hal ini, wujudnya persatuan-persatuan pelajar telah memainkan peranan yang sangat penting. Jadi keterlibatan pelajar dalam aktiviti berpersatuan yang bersifat kebangsaan sejak 1990-an ini tidak menghalang mereka untuk menjadi sebahagian daripada peserta dalam kebangkitan Islam yang wujud di kampus-kampus dalam tahun 1970-an macam tu. Malahan, penglibatan mereka sejak 1960-an tersebut memberikan mereka pengalaman berharga dan memperkukuhkan lagi kegiatan mereka melalui persatuan dalam kesedaran memperjuangkan cita-cita yang lebih murni, iaitu menegakkan syiar Islam. Akhirnya, persatuan-persatuan pelajar di peringkat universiti sudah pasti tidak dapat memainkan peranan yang berkesan tanpa pengaruh dan bantuan daripada persatuan-persatuan atau gerakan Islam yang berada di luar sana kan. Kehadiran persatuan-persatuan terbabit dengan kegiatan keislaman dan idealisme perjuangannya telah menambahkan lagi kesedaran Islam di kalangan pelajar dan memperjelaskan lagi arah tujuan perjuangan mereka. Kehadiran mereka saling pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain, walaupun tidak dinafikan peranan individu-individu tertentu dalam menerjui kebangkitan Islam di kalangan pelajar-pelajar ini. Namun, peranan individu-individu tersebut adalah juga melalui persatuan-persatuan yang disertainya. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian kedua, iaitu bahagian kedua ni menceritakan tentang kebangkitan Islam di kalangan pelajar di United Kingdom 1970-an. Rumusan yang saya dapat buat bagi bahagian kedua ini pula ialah kebangkitan Islam di kalangan pelajar di United Kingdom amat berkait rapat dengan persekitaran yang wujud di sana. Sekitaran yang tidak Islamik menimbulkan kesedaran untuk bergabung bersama dengan penganut Islam yang lain bagi menjaga identiti Islam mereka. Ini ditambah pula dengan latar belakang pelajar yang dihantar belajar ke sana, sebahagiannya menjadi penguat kepada kehendak inginkan suasana yang Islami, dapat terlindung dari suasana yang tidak Islamik yang berada di sekeliling mereka, kerana kita tahu kan United Kingdom ni negara Kristian. Jadi sebab itu suasana yang terbuka dengan pelbagai latar belakang dan perbualan dari seluruh dunia yang terdapat di United Kingdom memberikan ruang dan peluang meluaskan pandangan dan membuka fikiran mereka dan pendedahan secara terus kepada gerakan Islam sama ada terhadap tokoh-tokoh gerakan tersebut, bahan bacaan dan juga aktiviti-aktiviti yang diajarkan mereka. Dan perkara ini memberikan kesan yang mendalam ke atas diri pelajar dan juga kegiatan pelajar di kalangan mereka. Jadi akhir sekali terdapat juga kewujudan persatuan-persatuan yang telah bertapak di sana, sama ada yang ditubuhkan oleh pelajar Malaysia kita sendiri ataupun penduduk Islam yang berada di sana, turut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesedaran Islam ke atas diri para pelajar, terutamanya di peringkat awal pertumbuhan kesedaran ini. Kita dah selesai pada bahagian pertama dan bahagian yang kedua, dan saya nak beralih kepada bahagian ketiga pula kan. Tak nak panjang-panjang sangat dalam video ni. Jadi bahagian ketiga ni kita akan menceritakan tentang IRC atau dengan nama panjangnya Islamic Representative Council. Anda rasa apa benda ni IRC ni? Korang mesti tak faham kan? Sebab saya tadi dalam awal-awal video saya ada sebut pasal IRC, korang mesti apa benda IRC ni kan. Jadi saya akan cerita tentang IRC pada bahagian ketiga ini. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian ketiga, iaitu bahagian ketiga ini ialah berkaitan dengan Islamic Representative Council IRC yang lama di United Kingdom 1975 hingga 1980. Rumusan yang saya dapat buat bahagian ketiga ini pula ialah kemunculan IRC di United Kingdom telah memberikan impak dan sumbangan yang tersendiri dalam kebangkitan Islam di kalangan pelajar yang mendapatkan pendidikan di sana. Penubuhannya dalam pertengahan 1970-an oleh beberapa orang pelajar telah berjaya menarik pelajar Islam Malaysia yang lain turut belajar di sana. Walaupun pergerakan ini bergerak dalam keadaan yang penuh berwaspada dan berstrategi, kadang-kala ianya digalakkan underground atau berahsia, namun mereka masih menerima sambutan yang menggalakkan. Dengan aktiviti-aktivitinya yang tersusun dan pelbagai sepanjang tahun, telah mampu mendidik dan mengubah kefahaman ahli terhadap Islam yang sebenarnya yang tidak pernah ketahui oleh pelajar-pelajar tersebut sebelum ini. Jadi pendekatannya yang lembut ini dalam mengajak pelajar untuk sama-sama menyertai mereka dan tegas dalam pendirian terhadap Islam, di samping suasana yang menggalakkan di sana menambahkan lagi sambutan pelajar kepada aktiviti-aktiviti yang diajarkan oleh IRC. Bukan sahaja mereka memainkan peranan yang aktif di sana,
Bahkan mereka turut melibatkan diri dalam aktiviti dakwah dan bersama dalam pergerakan Islam setelah kembali ke Malaysia. Okey, jadi kita sudah selesai dengan bahagian yang ketiga. Kita beralih pula kepada bahagian yang keempat. Okey, bahagian keempat ini merupakan bahagian yang terakhir lah kan. Jadi bahagian keempat ini menceritakan tentang kegiatan ahli IRC di Malaysia. Rumusan yang saya dapat buat bagi bahagian terakhir ini ialah kehadiran dan pengaruh bekas ahli IRC amat dirasakan terutamanya oleh mereka yang terlibat dalam gerakan Islam di Malaysia, walaupun bilangannya sedikit. Jadi penglibatan mereka sama ada dalam Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM atau dalam Parti Islam Malaysia PAS menimbulkan pelbagai persepsi kerana kewujudan mereka yang mempunyai entiti-entiti sendiri yang digelar jemaah. Tindakan mereka yang mewujudkan jemaah dan menjalankan aktiviti-aktiviti tarbiyah melalui jemaah tersebut dianggap oleh orang lain sebagai satu pemisahan daripada organisasi yang mereka sertai, sama ada ABIM ataupun PAS. Dengan demikian mereka dianggap cuba berselindung dan mewujudkan pengaruh yang tersendiri walaupun mereka mempunyai alasan yang tersendiri terhadap kewujudan jemaah tersebut. Jadi walaupun begitu, pelbagai tanggapan dan kontroversi yang timbul terhadap IRC, namun mereka telah memberikan sumbangan yang sewajarnya. Peranan yang dimainkan oleh mereka terhadap pembangunan gerakan Islam tetap dirasakan dengan idea-idea mereka yang radikal. Dengan perubahan Jabatan Islam Malaysia JIM pula, ia memainkan peranan yang penting untuk menyumbang dalam pembangunan Islam di Malaysia semakin nyata, walaupun perubahan tersebut turut menimbulkan reaksi yang negatif di kalangan setengah peserta perjuangan Islam. Jadi akhirnya kegiatan bekas ahli IRC ini bukan sahaja memberikan sumbangan dalam gerakan Islam di Malaysia, bahkan penglibatan dan peranan mereka mencukupi aspek-aspek dan sektor-sektor lain dalam masyarakat seperti mendirikan institusi pendidikan, menerbitkan buku-buku bicara ilmu Islam, meski lapangan pendidikan bagi membina pelajar-pelajar di dalamnya, dan juga melibatkan diri dalam sektor ekonomi. Ada juga di kalangan mereka berusaha untuk menubuhkan dan memiliki syarikat yang tersendiri bagi merealisasikan hasrat dan cita-cita mereka mengisi kegiatan ekonomi di Malaysia berlandaskan prinsip Islam. Mereka juga turut bersama bekas-bekas pelajar luar negara daripada pelbagai negara yang mempunyai matlamat dan wasilah yang sama, iaitu dengan telah cuba melaksanakan tugasan-tugasan dan tuntutan-tuntutan sebagai seorang Islam dalam pelbagai aspek kehidupan, bagi mengembangkan Islam sebagai satu cara hidup dengan memulakan dengan diri mereka dan kemudiannya kepada masyarakat dan melibatkan diri kepada pelbagai aspek kehidupan. Jadi itu sahaja yang saya boleh komen atau ulaskan bagi video ini, iaitu yang berkaitan dengan bahagian keempat, dan ulasan ini merangkumi kepada seluruh bahagian lah. Jadi sudah ulasan saya. Jadi sebelum saya mengakhiri video saya ini tentang ulasan buku ini, saya akan memberi beberapa komen tentang berkaitan dengan kebaikan buku ini yang saya boleh berbagi dalam 3, iaitu yang pertama, buku ni tak tebal dan boleh menarik minat pembaca lah. Sebab biasanya kalau buku tebal ni mereka akan malaskan nak membaca sebab tebalnya. Tengok buku ni pun dah tak minat sebab tebal sangat kan. Jadi buku ini mampu menarik minat pembaca sebab dia tak terlalu tebal. Dan yang kedua, penulisannya yang sangat mudah difahami. Maksudnya perkataan-perkataan yang digunakan tu tidaklah perkataan-perkataan yang boleh kita panggil macam perkataan yang sastra kan, yang terlalu tinggi makna tu. Jadi perkataan-perkataan yang digunakan dalam buku ini perkataan yang biasa, dan saya yakin semua orang boleh memahami untuk perkataan-perkataan bahasa Melayu ini. Terusnya yang ketiga ialah buku ini mempunyai nota kaki pada setiap rujukan. Jadi contoh bila pelajar atau siapa-siapa yang nak buat rujukan tentang buku ini, mereka boleh terus kepada nota kaki yang disertakan di bawah lah. Dalam perlu mencari nota kaki, contohnya rujukan di akhir muka surat dan cari balik nota kakinya dekat mana. Jadi bila dah ada nota kaki ni, rujukan pun menjadi mudah lah untuk dicari. Jadi untuk urukan, saya rasa saya boleh bagi 2. Yang pertama ialah terlalu banyak tanda koma pada satu ayat. Contohnya dalam satu ayat tu dia buat dalam panjang sangat, terlalu panjang, dan dia memasukkan banyak-banyak koma. Jadi salah satu yang membuatkan para pembaca tidak meminati membaca, sebab susah nak fahamkan bila terlalu banyak koma ni. Orang akan fikir macam ni ayat ni nak sampaikan apa maksudnya sebenarnya kan, inti daripada ayat tersebut tu apa. And then yang kedua, keburukan yang kedua adalah keburukan minor bagi saya, iaitu penggunaan bahasa Inggeris dalam buku ni. Tetapi keburukan ini bagi saya tidaklah menjadi satu penghalang untuk kita guna buku ini atau baca buku ini sebagai rujukan kita dan untuk ilmu pengetahuan kita. Sebabnya kalau contoh dalam bahasa Inggeris, mungkin kita boleh cari dalam dengan dunia moden ini, kita boleh translatekan apa maksud tersebut dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya tentang ulasan buku ini, iaitu buku Gelombang Kebangkitan Dakwah. Jadi saya harap dengan ilmu yang saya bagikan ini atau ulasan yang saya buat ini dapat membantu anda dalam menambahkan ilmu atau untuk membuat rujukan. Jadi pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan saya dan juga anda semua yang melihat ini. Sebelum saya akhiri ni, saya nak anda semua follow IG saya, TikTok saya dan YouTube saya. Jangan lupa. Saya akan kongsikan lagi ilmu-ilmu berkaitan Islam pada video akan datang, dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.